bersama Ustaz Haji Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, saya mendengar yang dekat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-41 hingga 45 daripada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi ma li ad'uukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilm. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وَهَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Hai kaumku, bagaimanakah kalian ini? Aku menyeru kalian kepada keselamatan, tapi kalian menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir pada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak aku ketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahawa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak akan dapat memperkenankan seruan apa pun baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sungguhnya orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah meliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang buruk. Maksudnya ini mendikat sekalian, di sini kita telah lihat bagaimana kesungguhan pendakwah ini. Dan pada kali ini dia tidak lagi memberi sebarang ruang, melainkan dia berhujah dengan burhan, dengan dalil, sehingga dapat kita bayangkan dalam situasi itu semuanya terpegun lihat kebenaran ucapannya. Ini orang beriman kata, la jarama annama tad'unani ilaihi. Sudah pasti bahawa apa yang kamu seru aku, artinya berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang kamu ada-adakan tu, laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan dapat perkenankan apa juga seruan kamu baik di dunia ataupun akhirat. La jarama ni istilah bahasa Arab berarti haqqan. Haqqan maknanya benar-benar pasti. As-Suddi dan Ibn Jarir At-Tabari berkata, firman Allah ni la jaram artinya sudah pasti. Al-Tahaq berkata la jaram artinya tidak ada sebarang dusta padanya. Sementara itu Ali bin Abi Talha pula meriwayatkan dari Ibn Abbas, la jarama ni berarti tentu saja. Apa yang kau serukan kepadaku untuk menyembahnya, iaitu berhala dan sekutu-sekutu, semuanya tidak dapat memperkenankan apa juga kehendak kamu. Mujahid menjelaskan, berhala itu tak memiliki apa pun untuk membantu kamu. Jadi maksudnya ini mulia Allah sekalian, kita dapat lihat ayat yang serupa dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-5 hingga 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sebab hari kiamat, dan mereka lalai dan mematikan doa orang yang minta kepada mereka. Dan bila manusia dikumpul ke hari kiamat kelak, nescaya sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Dalam surah Fatih pula Allah gambarkan, in tad'uuhum la yasma'u
In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kamu menyeru pada mereka, mereka tak mendengar seruanmu. Kalau mereka dengar pun mereka tidak dapat memperkenalkan apa-apa. Mohon pada lembu, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Lembu mendengar, tapi dia faham apa yang tuan minta itu, yang seorang minta itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat manusia yang derhaka kepada Allah SWT ni menjadi mangsa kepada syaitan. Lagi berkata orang beriman ni dengan penuh keyakinan, wa anna maraddana ila Allah, dan kembali kepada Allah, iaitu negeri akhirat. Ini adalah destinasi yang pasti. Allah akan balas masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Dan itu Allah gambarkan di hujung ayat ni, wa annal musrifina hum ashabun nar. Kita dah belajar perkataan israf. Israf ni maknanya orang melampaui batas. Kadang-kadang israf juga berlaku pada orang yang banyak harta, menggunakan hartanya pada benda-benda yang tidak ada manfaat banyak. Orang berkahwin sebagai contohnya, mengapa dibahagiakan wang begitu banyak? Kan kalau lebih baik kalau digunakan untuk tujuan mendatangkan manfaat duniawi dan ukhrawi untuk orang-orang lain, kalau tidak untuk dirinya sendiri pun. Ya, ini berlaku israf. Israf ni dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu, kalau kita menggunakan bukan pada tempatnya betul, namanya membazir. Israf ni adik-beradik dengan membazir juga, tapi israf ni lebih merujuk kepada, kalau dalam konteks pembiayaan, kita gunakan wang kita, memang wang kita betul, tapi apa faedahnya kalau tidak ada pulangan kepada kita hanya untuk memuaskan nafsu syahwat, yang mana nafsu tu tak pernah puas-puas. Ini namanya israf. Tak ada siapa nafikan itu memang wang Tuhan, harta tu milik Tuhan, betul, tapi kan kebaik kalau digunakan untuk tujuan lain. Ini soalannya. Lalu orang beriman ni berkata lagi, fasatazkuruna ma aqulu lakum, kelak kamu akan ingat pada apa yang aku katakan, kelak kamu akan mengetahui kebenaran apa yang aku ajarkan ini, nasihatku. Pada waktu itu tidak akan ada guna lagi untuk penyesalan. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepadanya, aku memutuskan hubungan dengan menjauhi kalian. Innallaha basirun bil ibad, semuanya Allah melihat akan hamba-hamba. Dia maha tinggi, maha kuasa, maha melihat. Dia akan bertunjuk kepada orang yang berhak mendapat tunjuk itu dan menyesatkan orang yang degil. Faqahullahu sayyi'ati ma makaru. Nampaknya di hujung ni Firaun telah berusaha untuk melakukan satu tindakan kepadanya. Maklumlah orang berkuasa, bila dia melihat sudah buntu, sudah pun tertutup, nampaknya orang yang benar sentiasa ada hujah yang kuat, maka tak ada tindakan lain. Ambil tindakan undang-undang, ambil tindakan kezaliman, lakukan tindakan dengan kuasa yang ada di tangan pada waktu itu. Yang maknanya manusia juga, tuan-tuan. Inilah yang Allah gambarkan. Jadi nampaknya bila dia melihat proses perbincangan bertukar, menunjukkan kepada kelemahan dirinya, kekalahan, kelecehan cara dia berfikir, bertindak, maka dia tidak ada pilihan. Pilihannya adalah untuk mengenakan tindakan yang zalim kepada orang yang beriman ini. Itu sebab dalam kehidupan dengan berdakwah perlukan menagih daripada kita ni hikmah lah, tuan-tuan. Dalam berdebat dengan isu-isu akidah sebagai contohnya, mari kita lihat sama-sama satu isu yang telah disebut oleh para ulama. Contohnya oleh Al-Hafiz Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, kisah yang berlaku di Kairawan. Kairawan ni dekat utara Afrika dalam abad keempat Hijrah, sekitar tahun 500 Hijrah. Tuan-tuan ni boleh sekalian, pada waktu tu kota Kairawan ni telah lahir padanya satu pendapat yang mengatakan, perbezaan pandangan, adakah orang kafir itu mengenal Allah ataupun tidak. Soalan ini telah menyebabkan mereka berbunuh-bunuhan satu sama lain. Orang kafir itu kenal Allah tak? Disebabkan ada dua pandangan mengatakan, yang pertama kata kenal, yang kedua kata tak kenal, yang kata tak kenal bunuh kata yang kata kenal, yang kenal pula bunuh yang tidak kenal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini manusia bila kejahilan itu bermaharajalela. Orang lagi banyak ilmu, lagi banyak tawaduk lah, tuan-tuan. Bukan lagi banyak ilmu, lagi banyak musuh orang lain, mencari masalah dengan orang lain. Perbezaan ni bertukar menjadi pertengkaran yang hebat di kalangan orang awam, makin hari makin panas, sehingga menyebabkan berlaku di mana-mana. Akhirnya mereka pun sepakat membawa masalah ini kepada seorang ulama yang terkemuka di Kairawan, namanya Imam bin Isa Al-Fasi. Fas ini merujuk kepada kota yang terletak di utara Afrika, itu Fas. Jadi tokoh hadis dan fiqh yang terkemuka ni telah pun berkata, sekarang semua orang yang bertariqah hendaklah mendiamkan diri, biar aku saja yang jawab. Tuan-tuan ni dekat sekalian, pilihlah seorang di kalangan kamu ni yang kata kenal, pilih seorang
yang kamu yakini boleh berjumpa dengan aku, yang kata tak kenal pun pilih seorang untuk berjumpa dengan aku. Dan diorang ni madai untuk sampaikan kepada puak masing-masing. Aku nak terangkan jawapan yang sebenar. Tuan-tuan ni boleh kawan sekalian, dia buat satu contoh yang mudah untuk faham, namanya hikmah ni. Ni Abu Imran ni ulama yang terkemuka dalam mazhab Maliki ni berkata, sekarang kamu dengar baik, kamu dua orang ni, kamu wakil yang kata kenal, seorang kata tak kenal. Seorang kata kenal Allah, orang kafir itu kenal Allah, yang kedua mengatakan orang kafir tidak kenal Allah. Baik, kamu berdua mewakili puak masing-masing, dengar aku cakap. Jika engkau berjumpa dengan seseorang, lalu bertanya kepadanya, kenal tak kamu dengan Abu Imran? Akulah. Maka orang itu menjawab, ya, saya kenal. Kau berkata kepadanya, sebutkan kepadaku sifat-sifat Abu Imran ni. Orang tu jawab, dia ni seorang penjual sayur di negeri Sabta. Dia, Abu Imran ni adalah seorang penjual sayur di negeri Sabta. Sabta ni sebuah wilayah lah dekat Utara Afrika juga. Pada pendapat kamu, adakah orang tu mengenaliku? Orang ni kedua-duanya menjawab, saya ni. Orang kedua saya jawab. Yang puak yang mengatakan orang kafir kenal Allah kata tentu sekali orang tu tak betul. Orang yang mewakili kumpulan yang kata orang kafir tidak kenal Allah pun kata jawapan tu tidak betul. Maknanya orang yang ditanya tu tidak kenal lah Tuan Guru Abu Imran. Faham tak tuan-tuan? Kini Abu Imran menjelaskan lagi, bertanya lagi soalan kedua. Jika engkau berjumpa pula dengan seorang lain, lalu engkau tanyakan soalan yang sama kepadanya, lantas orang tu pun menjawab, ya, aku kenal Abu Imran. Dia adalah seorang alim yang berfatwa. Nampaknya orang kedua ni kenal aku ke tidak? Kedua-dua jawab, ya betul, memang orang ni kenal Tuan Guru lah nampaknya, kerana dia memberikan jawapan yang tepat. Abu Imran berkata, begitu juga orang kafir, mereka dakwa kenal Allah, tapi mereka tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang betul. Mereka mengatakan Tuhan ini ada anak, ada isteri. Ada pula yang berkata Tuhan tu berbentuk jisim, macam manusia boleh pegang. Maka sudah tentu mereka sebenarnya tidak kenal Allah, berbeza daripada orang beriman. Nampak tak tuan-tuan? Ini namanya hikmah. Kita mengatasi masalah ni dengan berikan padanya logik akal, logik yang mudah difaham. Jadi Abu Imran, ulama hadis yang terkemuka ni, nampaknya telah pun berjaya menyelesaikan masalah yang berlaku. Abu Imran Musa bin Isa Al-Fasi, tokoh hadis dan fiqh yang terkemuka di Karawang, mazhab Maliki. Nampak tuan-tuan? Jadi namanya hikmah. Kita sedang mengkaji peribadi yang ada bersama dengan Firaun ini yang telah menunjukkan hikmah dan dakwahnya. Kini dia tidak berkompromi dalam masalah yang akan menekan orang beriman macam Nabi Musa, Nabi Harun alaihi. Jadi Abu Imran Al-Fasi dalam kisah ni jelas menunjukkan seorang yang sangat bijak. Masalah yang gagal dihuraikan oleh para ulama pada waktunya dapat diselesaikan dengan cara yang mudah, lantas menyelamatkan keadaan ini menjadi lebih kritikal. Itu juga kalau kita baca sebenarnya dalam peristiwa pemerintahan kerajaan Umar Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Amirul Mukminin pun pernah berlaku. Seorang yang sahabat yang terkemuka namanya Al-Mughirah bin Syu'bah yang pernah dilantik menjadi Amir. Amir ni maknanya Datuk Bandar di negeri Bahrain. Bahrain dekat negara Teluk ni. Penduduk negeri itu tak suka pada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Lalu mereka telah pun membuat berita-berita palsu, konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Bandar Sayyidina Umar Khattab lantik ini. Penduduk Bahrain merancang untuk merosakkan nama Al-Mughirah dengan membuat cerita palsu. Mereka kumpulkan wang sebanyak 100,000 dirham, menyerahkannya kepada salah seorang mereka. Orang itu lantas menghadap Khalifah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Mughirah telah pun berlaku khianat. Dia mencuri 100,000 wang daripada perbendaharaan negara, lalu memberikannya kepadaku. Umar segera panggil Mughirah. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepadanya, kamu telah pun dituduh oleh rakyatmu sendiri melakukan menggelapkan duit wang negara sebanyak 100,000. Apa cara kamu nak bela diri kamu? Al-Mughirah menjawab, wahai Amin, sebenarnya orang telah berdusta. Saya tidak menitipkan wang sebanyak 100,000 dirham, tapi saya titipkan 200,000 dirham. Terkejut Sayyidina Umar, dan yang fitnah pun lagi terkejut. Maknanya kalau Al-Mughirah menitipkan, menyimpan di sisi kawannya itu sebanyak 200,000, orang ni dakwa 100,000, maknanya 100,000 dia pula dah gelapkan. Nampak tak tuan-tuan? Lalu Al-Mughirah pun mengatakan pada Sayyidina Umar, sebenarnya saya buat benda tu kerana terdesak wahai Sayyidina Umar, kerana keperluan keluarga ku. Ini orang bijak, orang hakim. Mendengar ucapan itu, orang yang bawa cerita palsu itu menjadi resah dan ketakutan. Kini dia pula tak pasal-pasal telah dituduh mencuri dan menggelapkan lagi 100,000 dirham.
Kerana tentu dia tidak ada wang sebanyak itu. Lelaki tersebut yang mula menggelabah, dia pun lekat-lekat beritahu kepada Sayyidina Umar, demi Allah, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, sebenarnya saya yang penipu. Saya dan kawan-kawan saya yang cuba untuk menjatuhkan Mughirah. Kami mengumpulkan wang sebanyak 1,000. Sebenarnya dia ni bari, dia ni tidak terlibat langsung. Dia seorang yang saleh. Kekurangan manusia memang ada. Nampaknya golongan tersebut akhirnya buntu bila berdepan dengan seorang manusia yang hakim, manusia yang bijaksana. Tuan-tuan, semoga Allah memberkati kita. Kita mempelajari kisah ni bukannya berlaku isolated pada zaman kita, tapi kita nak mengharapnya dalam pribadi kita. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman, kekuatan untuk kita yang sama dalam hidup kita. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.